Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton 10 minit bersama Asia Risam. Okey, semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan seharian. Okey, baiklah, saya Hiza daripada Tetuan Asia Risam. Hari ini dengan tajuk saya adalah deposit pembelian rumah idaman. Okey, ramai yang masih keliru dan ada yang masih belum tahu apa itu deposit pembelian rumah ini. Sebagai contoh, ada yang ramai tak tahu berapa deposit rumah ni yang perlu dikeluarkan sebenarnya. And then bila kena bayar dan nak bayar dekat siapa dan sebagainya. Okey. Pertama saya akan jelaskan dulu apa itu deposit pembelian rumah. Okey, deposit pembelian rumah ni dikenali sebagai bayaran wang pendahuluan iaitu wang tanda jadi untuk meneruskan urusan jual beli rumah. Okey, ianya wajib bayar lebih awal daripada pembelian hartanah, sama ada pembeli tu beli daripada maju ataupun beli direct daripada penjual ataupun subsale ataupun sebagainya lah. Okey. Seterusnya, berapa deposit pembelian rumah yang sepatutnya dibayar? Okey. Deposit pembelian rumah idaman ni sepatutnya the minimum dia punya percentage adalah sebanyak 10% daripada harga transaksi. Bukan bermaksud daripada harga loan, harga transaksi rumah tu. Contohnya kalau rumah tu 400,000, so dia punya deposit, kalau kita bagi deposit 10%, depositnya pembeli kena bayar adalah sebanyak 40,000 ringgit. Okey. Yang ketiga, mengapa kita pembeli perlu bayar 10% deposit rumah? Okey, kerana pertamanya kerana pihak bank boleh jadi hanya berikan pinjaman kepada pembeli sebanyak 90% saja daripada nilai pasaran semasa, ataupun boleh jadi juga 90% daripada harga dipersetujui itu jika harga tersebut adalah di bawah nilai pasaran. So memang nak tak nak, pembeli ni memang seharusnya mempunyai kena prepare 10% tunai yang dikira sebagai deposit untuk melengkapkan jumlah 100% pinjaman ataupun itulah pembayaran rumah. Okey, yang seterusnya yang keempat, bolehkah jika pembeli bayaran deposit ni kurang daripada 10%? Okey, dalam hal ini jawapannya adalah boleh jika mendapat persetujuan daripada pihak penjual. Okey, penjual juga dapat guna duit tu untuk kegunaan bayaran yuran guaman ataupun dia nak renovate rumah ke, nak renovate sedikit rumah ataupun nak guna untuk kegunaan penjual, dan boleh guna penjual dapat gunakan daripada bayaran deposit tu dan sebagainya. Okey, yang seterusnya deposit ni kalau dah cakap minimum 10%, boleh ke kalau pembeli ni nak bayar deposit lebih daripada 10%? Jawapannya adalah boleh juga, kerana kadang-kadang sebilangan pembeli ni dia lebih prefer untuk bayar lebih daripada 10% deposit, sebabnya dia salah satunya dia nak kurangkan pinjaman perumahan yang dia ambil, and then dia dapat kurangkan, and then dia boleh dapatkan kurang kadar bayaran balik dia punya pinjaman, and then dia boleh kurangkan tahun jadual pembayaran rumah mereka. Okey, oleh itu Bairat dia punya pembeli selalunya akan prepare lah 10% simpanan ataupun sebagainya untuk bayar deposit rumah ni. Okey. Bila bila perlu bayar deposit? Okey, sebagai contoh deposit 10% ni kan, contohlah kan, jika perlu bayar deposit, ramai yang tahu pembeli ini, ramai yang tahu bila kita bayar deposit sebelum masa kita pergi pembeli give you rumah ke, masa lepas sign agreement ke, ataupun lepas dah habis pinjaman dah disebar dari bank ke. So ramai mesti tertanya bila kita kena bayar deposit. Okey, contoh saya ambil contoh sebagai deposit rumah 10%. Okey, pecahan macam ni. So, daripada 10% tu, 3% first kali 3% daripada 10% tu kena bayar kepada ejen. Lepas sign agreement to purchase, form ataupun dipanggil offer to purchase, bayaran tu pembeli kena buat kepada ejen tersebut.
3% daripada 10% tu. And then ada lagi 7%. Okay, 7% tu, okay, bayar baki 7% tu, pembeli kena bayar lepas sign agreement SPA. Lepas sign agreement SPA, pembeli kena bayar baki 7% tu kepada law firm lah, sama ada kepada law firm yang dia sign SPA tu. And then law firm tersebut akan ambil in kepada penjual lah duit tersebut. Okay, ada pertanyaan kat sini. Cik, bayaran deposit tu termasuk dalam booking fee ke? Terima kasih kepada Encik Khairul atas pertanyaan, soalan yang bagus. Okay, bayaran deposit tu termasuk dalam booking fee ke? Ya, betul. Sebab booking fee ni boleh orang panggil sebagai apa tu panggil? Commission pada ejen. So booking fee ni boleh jadi 3% daripada 3% tu. Okay, next ada soalan lagi. Kasra tak ada duit deposit sana cik, boleh tak beli rumah? Kalau saya tak ada duit deposit sana cik, okay, terima kasih kepada Puan Kasra. Okay, kalau tak ada duit deposit, kita boleh gunakan duit dipanggil sebagai KWSP. Pihak KWSP menyediakan inisiatif kepada pembeli untuk meluluskan pembayaran itu. Pembeli boleh guna duit KWSP tu untuk bayar deposit rumah. Lagi, ada soalan lagi. Cik nak tanya, kalau kerja dengan kerajaan boleh dapat full loan ke? Okey, menjawab kepada pertanyaan Puan Shiva. Okey, jawapannya adalah boleh. Sebab apa? Kebiasaannya penjawat awam ni ataupun pekerja kerajaan ni dia mempunyai kemudahan pinjaman 100% daripada pihak kerajaan. Ia bergantung pada grade dan juga penjawatan mereka lah. Namun proses pembelian rumah ni mereka ni adalah sama macam orang yang bekerja swasta. So kiranya mereka ada kelebihan lagi kat situ. Mereka lebih ada kelebihan yang mereka layak dapat 100 full loan daripada pihak bank. Selalunya pihak kebiasaannya adalah daripada LPPSA. LPPSA memberikan pinjaman kepada penjawat awam untuk beli rumah. Okey, Farid, deposit untuk ada kon je ke atau sesekali? Deposit. Okey, jap. Ada lagi tak soalan? Ada lagi ke soalannya? Kalau kita tak cukup deposit, boleh minta owner tak ambil deposit dulu ke atau tunggu loan disposal dulu? Jadi tak cukup, dia boleh minta owner tak ambil deposit. Itu bergantung kepada budi bicara. Terima kasih kepada Tuan Khairul. Tuan Khairul ada tanya, boleh ke minta owner tak ambil deposit dulu ke atau tunggu loan disposal dari bank? Ianya bergantung kepada budi bicara penjual. Kalau penjual tu cakap boleh, maka bolehlah kita tunggu duit loan disburse, bagi dekat kepada penjual. Ada soalan lagi ke? Pihak penjual maksudnya pemaju ke untuk rumah ada pemaju? Oh, ya betul. Terima kasih kepada Tuan atas rinci. Tuan ada bertanya, pihak penjual maksudnya pemaju ke untuk rumah ada pemaju? Ya, betul. Untuk rumah daripada developer, penjualnya adalah pemaju. Dipanggil sebagai pemaju. Kalau rumah subsale, rumah yang ada owner. Maksudnya penjualnya adalah orang yang memiliki rumah tersebut. Okey, ada soalan daripada Puan V. Kenapa kalau beli rumah dengan developer selalu ada yang tak perlu dibayar deposit 10%? Okey, soalan yang bagus daripada Puan V. Okey, kenapa kalau beli rumah developer sebabnya pihak pemaju ni, mereka ni kadang-kadang ada menawarkan kepada harga diskaun kepada pembeli mengikut kriteria yang mereka tetapkanlah. Contohnya, mereka selalunya akan adakan diskaun Bumi Putera ataupun diskaun pembelian berharga, dipanggil sebagai early bird ataupun lain diskaun. Contohnya, sebagai contoh pembeli tu, sebagai contoh
pembeli perlu bayar 3% je kepada deposit kepada pemaju, sebabnya 7% tu adalah diskon putra. So tak dikira sebagai deposit 10% lah. So pembeli ni dapatlah deposit sebanyak 7% daripada pemaju. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, kalau tiada ejen, cara bayaran deposit macam mana, Cik? Okey, lepas bayarannya direct kepada penjual. Maksudnya melalui pihak firma guaman lah. Dalam selepas tempoh sign agreement sale and purchase tu, pihak pembeli boleh bank kepada pihak law firm, dan pihak law firm akan direct transfer kepada pihak penjual. So kiranya 10% tu adalah hak milik, 10% tu adalah hak milik penjual. Dia tak ada dibahagikan kepada kepada ejen lah. Kalau salah pembeli beli daripada pihak agensi, 10% tu 3% daripada 10% tu adalah milik agensi. Kalau beli direct kepada penjual, 10% tu adalah milik penjual sendiri. Narul. Salah dia. Kalau duit dalam akaun dia tak cukup untuk bayar deposit, pencerahan. Okey, berkenaan, terima kasih Puan Zana atas pertanyaan. Kalau duit dalam akaun tu KWSP tak cukup untuk bayaran 10 deposit, macam mana mohon pencerahan. Berkenaan itu saya kena merujuk kepada, selalunya kalau KWSP kita boleh guna duit KWSP akaun tu, tapi merujuk pada soalan Puan Zana, saya kena tanya pihak lebih arif. Untuk nanti kita akan post lah nanti jawapan atas pertanyaan Puan Zana tersebut. Ada lagi soalan? Ada lagi ke soalan? Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya sudahi saya punya topik saya dengan hari ini. Semoga tips yang ringkas yang penerangan juga tips ringkas yang saya bagi ini dapat menjadi panduan berguna buat para penonton di luar sana untuk membeli rumah. And then kalau ada sebarang pertanyaan lanjut juga boleh hubungi saya, ataupun boleh hubungi kita punya boleh PM kita punya FB page ni Asisam, ataupun boleh DM page Asisam. Dan juga kita boleh merujuk pada Twitter, boleh juga tweet tanya sebarang persoalan lagi, ataupun boleh juga penonton subscribe kita punya page, and then daripada YouTube, subscribe YouTube, and then like page Facebook, and then follow Instagram, dan like kita punya Twitter lah untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan tips-tips dan juga isu-isu dan juga topik yang terkini daripada Tetuan Asyari Sam. Saya sudahi dengan Assalamualaikum, semoga kita berjumpa lagi.